Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kod bagi subjek ini COU 3203, kaunseling penyalahgunaan bahan yang diajar oleh Muhammad Radi bin Abu Sahim. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Wan Sofiano Agina binti Wan Yusri, Nur Izni binti Ismail, Siti Aisyah binti Muhammad Zain, Nurul Nazwani Nashwa binti Ahmad Zain, Muhammad Ali Firdaus bin Muhammad Ashri, Aina Syafika binti Anwar Zuki dan Muhammad Nur Alif Syakirin bin Johar. Apa itu halusinogen? Halusinogen merupakan sejenis dadah asli dan sintetik yang mengubah pencerapan diri sensori perception dan pandangan visual. Individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah menyebabkan individu tersebut berhalusinasi ataupun berilusi sehingga susah untuk membezakan sesuatu perkara yang benar ataupun yang tidak benar. Halusinogen adalah sejenis ubat-ubatan terjadual di bawah kawalan Kementerian Kesihatan. Jenis dadah halusinogen terdiri daripada 6 jenis. Yang pertama LSD iaitu lysergic acid diphenhydramine, yang kedua DMT dimethyltryptamine, yang ketiga PCP iaitu phencyclidine dan angel-dust, yang keempat mescaline, yang kelima psilocybin dan psilocin dan yang terakhir ialah ketamine. Nama jalanan bagi jenis dadah halusinogen yang pertama ialah LSD atau lebih dikenali sebagai You See in the Sky with Diamond ataupun blotter. Yang kedua, DMT atau lebih terkenal dengan nama Dimitri ataupun dimethyltryptamine. Yang ketiga, PCP atau lebih terkenal dengan nama Crystal ataupun Angel Dust. Yang keempat, Ketamine atau boleh dipanggil sebagai Pop ataupun K. Dan yang terakhir, psilocybin dan psilocin yang lebih dikenali sebagai Mushroom. LSD merupakan sejenis bahan yang boleh didapati dalam bentuk cecair, serbuk ataupun yang telah dititikkan ke atas gula dadu, gelatin ataupun kertas. Bahan ini merupakan bahan larut air dan alkohol. Pengambilan bahan ini secara sedikit juga dapat menghasilkan kesan halusinasi. DMT merupakan sejenis dadah yang datang dalam bentuk serbuk kristal yang diuapkan atau dihisap dalam paip. Seterusnya, PCP pula merupakan sejenis dadah yang datang dalam bentuk serbuk ataupun cecair. Cara penggunaan dadah ini boleh disuntik ke dalam badan manusia ataupun ditelan. Mescaline merupakan sejenis bahan yang berasal daripada bahagian atas tumbuhan cactus piot yang tidak berputar, mempunyai tombol yang berbentuk cangkram yang mengandungi mescaline. Cara penggunaan bahan ini adalah dikunyah ataupun direndam ke dalam air bagi menghasilkan cecair yang memabukkan. Psilocybin dan psilocin merupakan sejenis bahan yang berasal dari sejenis cendawan yang ditanam di Meksiko. Ia datang dalam bentuk serbuk putih ataupun larutan jernih. Ketamine merupakan sejenis ubat pelali yang dihadkan penggunaannya dalam bidang perubatan kerana kesan halusinasi yang teruk. Ketamine datang dalam 3 bentuk iaitu dalam bentuk serbuk, kapsul dan cecair. Berikut merupakan kesan jangka pendek kepada individu yang mengambil jenis dadah halusinogen. Kesan yang pertama adalah kehilangan selera makan, kedua berasa pening dan mengalami tidur yang tidak cukup. Seterusnya berhalusinasi termasuk melihat, mendengar, menyentuh atau mencium sesuatu yang tidak nyata atau merasakan perkara yang tidak ada. Bukan itu saja, individu juga akan kehilangan deria rasa, mulut menjadi kering dan yang terakhir peningkatan tekanan darah, degupan jantung dan suhu badan. Menurut NIDA, kesan jangka panjang halusinogen iaitu psikosis berterusan. Pertama, gangguan mood. Gangguan ini akan menunjukkan reaksi seseorang itu mengalami kebahagiaan, kesedihan yang ekstrim dan sebagainya dalam jangka masa panjang. Gangguan mood ini juga cenderung untuk menyakiti diri sendiri dan bertindak agresif, membunuh diri atau mengancam orang lain. Biasanya berlaku pada usia 18 tahun ke atas. Kedua, gangguan visual.
Gangguan ini yang menyebabkan mereka melihat sesuatu tetapi sebenarnya ia tidak wujud. Halusinasi visual biasanya berbentuk objek. Seterusnya, paranoid. Paranoid biasanya orang yang mengalami akan sering berkhayal dan berhalusinasi pada pendengarannya. Orang berhalusinasi mendengar suara-suara pada telinganya, padahal suara itu tidak didengari oleh orang lain. Berdasarkan paparan video sebentar tadi berkaitan dengan kesan penyalahgunaan bahan bagi jenis dadah halusinogen, di mana seorang individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini sedang berhalusinasi atau berilusi, di mana individu tersebut tidak dapat membezakan sesuatu perkara yang benar ataupun yang tidak benar. Sebagai contoh, individu tersebut merasakan bahawa rumah yang didudukinya sedang runtuh, tetapi di realitinya adalah rumah itu masih kukuh dan tiada robohan yang berlaku. Terdapat 4 jenis kaedah rawatan yang digunakan di Malaysia untuk merawat penagih dadah, termasuklah penagih dadah halusinogen. Kaedah yang pertama ialah kaedah psikososial, kaedah psikospiritual, kaedah farmakologi dan kaedah alternatif. Baiklah, mari kita pergi berkenaan contoh ataupun huraian berkenaan teknik rawatan yang terdapat di Malaysia ini. Kaedah psikososial, apa yang boleh saya kupaskan berkenaan kaedah psikososial ini? Kaedah ini melatih penagih dadah untuk melakukan aktiviti kehidupan seharian secara normal, teratur dan berdisiplin supaya penagih itu sendiri dapat menguruskan diri dengan normal dan bergaul dengan masyarakat sekeliling. Seterusnya, menggalakkan penagih di dalam tahanan untuk berekreasi maupun melibatkan diri dengan aktiviti kesenian bagi pemantapan diri penagih itu sendiri berkenaan fizikal serta mental. Dan yang terakhir sekali, mengadakan sesi kaunseling secara individu ataupun keluarga bagi menyuntik kesedaran dalam diri individu itu tersebut. Kita beralih pula kepada kaedah farmakologi. Kaedah farmakologi ini adalah seperti yang kita tahu, pengambilan jenis-jenis ubatan ataupun dadah yang lain untuk mengurangkan kesan ketagihan bagi diri penagih dadah tersebut. Contoh yang boleh saya simpulkan di sini ialah pengambilan dadah jenis metadon. Metadon ini adalah sebuah dadah yang jika diambil dengan betul, ianya dapat mengawal ketagihan tanpa sebarang tanda-tanda pengunduran. Tanda-tanda pengunduran ini adalah lebih mudah dikatakan sebagai sebuah tanda-tanda sampingan yang kita dapat rasakan dalam proses penghapusan ketagihan dadah tersebut, seperti tanda-tanda yang rasa terlalu gembira dan rasa-rasa di luar kawalan. Bukan itu sahaja, kita beralih pula kepada kaedah psikospiritual. Di dalam kaedah ini banyak mendedahkan penagih di dalam tahanan dengan ilmu-ilmu keagamaan supaya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhi segala perkara yang sia-sia. Contoh yang kedua bagi kaedah psikospiritual ini pula ialah menggalakkan pesakit untuk memperbanyakkan amal ibadah mengikut kepercayaan agama masing-masing. Kaedah ini dikatakan berkesan terhadap sesetengah penagih bagi memantapkan diri mereka serta iman mereka dan meninggalkan segala perkara yang sia-sia yang telah dilakukan sebelum ini. Kaedah alternatif. Di dalam kaedah alternatif ini telah pun kawan saya simpulkan dan kupaskan sebentar tadi. Namun ingin saya tekankan, kaedah alternatif ini boleh diklasifikasikan kepada 2 bahagian, iaitu kaedah alternatif secara moden iaitu terapi mandi, detoksifikasi dan rawatan saraf, serta kaedah alternatif secara tradisional iaitu dengan meminum air kelapa, mengamalkan pemakanan sunnah dan juga mandian embun. Di sini saya ingin selitkan berkenaan kaedah farmakologi yang telah pun saya sebut sebelum ini. Kaedah di mana boleh ambil dadah jenis metadon dan pelbagai ubat-ubatan serta pil dan kapsul tersebut, ianya perlu dipantau oleh pakar kesihatan bagi memastikan tindak balas yang berkesan. Berdasarkan statistik penyalahgunaan bahan dan penagihan dadah yang telah dikeluarkan oleh Agensi Anti-Dadah Kebangsaan pada tahun 2020, menunjukkan bahawa majoriti individu yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan adalah terdiri daripada golongan lelaki, iaitu sebanyak 95.5%. Statistik yang telah dikeluarkan seterusnya menunjukkan remaja mempunyai peratusan yang tertinggi dalam kategori umur sebanyak 65%,
dan kedua tertinggi iaitu dewasa sebanyak 32.9%. Sebanyak 6 etnik yang berjaya direkodkan oleh AADK dan keputusan menunjukkan etnik Melayu merupakan kumpulan etnik yang paling banyak terlibat di dalam kes penyalahgunaan dadah di Malaysia. Berikutnya pula merupakan statistik jenis-jenis dadah halusinogen yang telah diambil oleh individu-individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Dan dadah jenis perangsang jenis amfetamin paling tinggi dicatatkan iaitu sebanyak 65.2%.